Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, terima kasihlah cikgu ucapkan kepada semua yang dapat masuk kelas pada hari ini, kelas 5 Argon. So, hari ini kita akan sambung kita punya perbincangan untuk kertas 2 bagi bahagian A. Ini sebenarnya dah bahagian part 3 lah. Sebab sebelum ni kita dah ada buat satu yang bahagian B. Lepas tu bahagian A ni cikgu dah, ini yang bahagian yang ketiga. Okay. So siapa yang terlepas tengok yang sebelum-sebelum ni boleh tengok dekat dalam YouTube Alright, so untuk hari ni yang pertama kita akan bincangkan pepeja geometri. Okey, tolong ambil perhatian sebab semua yang cikgu bincang ni adalah soalan-soalan yang wajib keluar dalam SPM So ini antaranya iaitu pepeja geometri. Okey, cuba baca sekejap soalan ni. Baca, tengok apa kehendak soalan. Yang ni penyelesaian masalah Okey, so kita tengok rajah 5 menunjukkan okey, sebuah tangki air berbentuk silinder. Okey, so ini ini bentuknya silinder. Okey, silinder. Okey, di sebuah taman perumahan yang mempunyai 125 buah rumah. Setiap rumah menerima isi padu air yang sama banyak. Okey, so sini ada 125 buah rumah. Okey, kemudian dia kata diameter tangki yang berbentuk silinder, ni silinder ialah 4 meter. So dekat sini 4 meter bermaksud kalau kita nak ambil radius kat sini, okey, dia radius dia akan sama dengan 2 meter. Okey, diberi bahawa setiap rumah mempunyai tangki berbentuk kuboid dengan keluasan tapak 0.8 meter. Okey, kuboid bentuk dia macam mana? Ni kuboid. Okey, so sama. Panjang, tinggi, lebar semua sama. Tetapi dia kata, ini kuboid dia kata luas tapak adalah 0.8 meter padu. Okey, persegi. Menggunakan 22/7 hitung tinggi paras air. Maksudnya sekarang dia nak ni. Ni paras air ni sebab dia kata isi padu air sama banyak Okey, hitung tinggi paras air dalam meter bagi setiap tangki dalam rumah. So dah ada idea tak macam mana nak buat? Okey, awak cuba tengok. Okey, cuba cari idea. So yang pertama sekali kita tahu kita ada silinder, yang kedua kita ada kuboid. Sepatutnya ni tak ada masalah. Awak silinder ni kalau awak tak hafal formula dia, dekat muka surat depan tu dah ada dia punya formula. Okey, so kita tengok penyelesaian dia. So ini silinder. Silinder ni dia punya formula. Isi padu dia pi j kuasa 2 T. Ni. So kalau tak ingat pun tak apa. Formula depan tu ada. Jadi kuboid pula dia dah bagi kuboid panjang darab lebar darab tinggi kan. Tapi dia dah bagi luas tapak. Jadi luas tapak 0.8 darab dengan T untuk dia punya isi padu. Jadi macam mana penyelesaian untuk soalan ni? So isi padu silinder. Okey, ni kita dah masukkan dalam formula. Bila awak masuk je nilai, awak dah dapat 1 markah. Okey, kemudian isi padu kuboid. Okey, kemudian dekat sini lagi, ini kita punya isi padu silinder tadi kan, bahagi dengan 125 sebab 125 rumah bersamaan 0.8 T. So nak cari T, awak selesaikan ni, tekan je kalkulator, awak dah dapat 0.44. Okey, boleh? Setakat ni okey tak? Boleh tak setakat ni? Okey cikgu. Boleh cikgu. Okey, good. Thank you. Boleh cikgu. Okey. Sebab cikgu tak terus tak pergi dekat chatting awak Okey, so yang seterusnya kita akan masuk ke barang kalian. Ke barang kalian ni pun topik yang penting. Siapa yang dah follow hari tu cikgu Kumar punya yang baru hari Jumaat lepas, dia ajar ke barang kalian. Ke barang kalian ni sebenarnya awak nampak susah, tapi sebenarnya topik dia senang kalau awak faham. Sekurang-kurangnya kalau awak tak dapat 6 markah, biasa ke barang kalian markah dia 6 sekurang-kurangnya kalau awak tak dapat 6 markah, at least awak dapat 2. Terutama orang yang memang dia macam agak keliru dengan kebaran kalian. Kebaran kalian ni satu kena faham, kena baca. Okey, kalau macam yang cikgu Kumar hari tu tunjuk, dia baru ajar sampel, ruang sampel. Dekat situ 2 markah. Okey, so nanti cikgu akan bagi kelas, mungkin kelas hari Isnin malam kot, minggu depan.
Nanti cikgu akan maklumkan. Awak masuk. Satu lagi cikgu nak ingatkan, kalau awak nak sijil untuk yang Akademi YouTuber tu, dia kena guna e-didik. E-didik punya email. Okey, siapa yang join hari itulah. Okey, so hari ni cikgu nak sambung. Okey, ni untuk tajuk kebarangkalian. So awak tengok soalan. Nama pengawas sekolah yang dipilih membaca ikrar dan memberi ucapan pada perhimpunan setiap minggu. Okey, so ada pelajar 3 orang lelaki dan perempuan 2 orang. So dia kata apa yang dia nak buat, 2 orang pengawas dipilih secara rawak. Pengawas pertama yang dipilih akan membaca ikrar. Okey, yang pertama baca ikrar. Yang kedua akan memberikan ucapan. Okey, sekarang cuba senaraikan ruang sampel. Okey, cuba buat dulu sekejap. Cikgu bagi masa. Agak-agak macam mana keluar ruang sampel. Yang ni 2 markah cuba buat dulu. Dia nak 2 orang pengawas. Seorang akan baca ikrar, seorang lagi akan buat ucapan. Cuba dulu. Kalau ada kertas, ada harap-harap. Biasa masuk kelas cikgu adalah pen kertas. Okey, cuba buat. Cikgu bagi masa sekejap. Kalau dah siap, bagi tahu siap. Dapat tengok tak tadi? Okey ni. Cikgu nak tengok chatting kot ada orang cakap. Okey ni. Ada Nizam, ada Chiu, ada Alex, ada Sarah dengan Liza. Agak-agak macam mana ruang sampel yang keluar? Dah dapat ke belum? Kalau dah siap bagi tahu cikgu. Dah. Dah belum? Lamanya. Hai Syatibi, kenapa masuk lambat ni? Biasa awal? Sudah cikgu. Okey, dari sini dah dapat. Orang lain? Dah dapat tak? Ni soalan dia. Okey dah? Dah cikgu dah. Alright. Okey. So kita tengok dia punya jawapan Ini untuk 2 markah tau. Nampak ni? Ruang sampel ni. Yang ni. Ruang sampel je dah 2 markah. So sebab tu cikgu kata sekurang-kurangnya awak tak dapat 6, awak cuba dapatkan 2 markah. Jangan tinggal kosong soalannya. Okey, so macam mana dia buat? Alright, so kita guna yang paling mudah, gambar raja pokok. Okey, katakan yang pertama, pengawas pertama Nizam. So mungkin Liza akan berpasangan dengan Chu, Alex, Sarah ataupun Liza. Kalau yang kedua, mungkin seorang, kalau Chu mungkin boleh berpasangan dengan Nizam, Alex, Sarah dan Liza. Sama juga seterusnya. Okey, kita tengok macam ni lah. Okey, ni Nizam kan. So Nizam ni, sebab dia kata dia nak 2 pengawas. So Nizam ni mungkin dia boleh dengan Chu, mungkin dia boleh dengan Alex, mungkin dia boleh dengan Sarah, mungkin dia boleh dengan Liza. Okey, Chu pula, katakan Chu kat sini. So mungkin dia boleh dengan Nizam, boleh dengan Alex, dia boleh dengan Sarah, okey, dia boleh dengan Liza. Sebab tu dia jadi macam ni. Okey, so awak buat ini sebenarnya nak memudahkan awak tengok. Yang jawapan yang dia nak, markah yang dia beri adalah okey, ataupun yang ni tadi awak tulis full name kan. Yang ni awak tulis C dengan N pun dah okey. Macam ni kan. Okey. Mana cikgu punya ni? N dengan C pun dah okey dah. Okey. Jadi macam mana awak tulis menyenaraikan semua kesudahan, cara menulis ni awak tengok ni. Sepatutnya dekat sini dia ada ni. Ni. Ya. Ni dia ada ni. Tanda ni. Okey, dengan ni. Apa cikgu buat ni? Terklik pula. Okey. So ni. Ni dia kena ni simbol ni, kena ada simbol ni. Okey? Yang ni pun kena buat. Ini dia tertinggal.
Okey, so awak boleh pilih antara nak buat yang ni ataupun yang ni. Tapi bila semua kesudahan ataupun ruang sampel kena senaraikan semua. So nilai S dekat sini ada berapa? Ini dia punya jawapan saja je cikgu nak kira kat sini. S ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ada 20. Okey, sekejap cikgu kat sini ada 20. Okey, so kita tengok soalan seterusnya. Ni tadi kita buat. Okey, soalan yang B. Dengan menyenaraikan semua kesudahan. Okey, kalau dia kata menyenaraikan, maksudnya awak kena senaraikan lah semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu. Cari kebarangkalian bahawa 2 pengawas lelaki dipilih. Okey, 2 pengawas lelaki. Jadi kalau pengawas lelaki itu siapa? So kalau kita kat sini, Nizam Chu. Okey, Nizam Chu. Baik, cikgu ni. Sekejap Okey. Nizam Chu, Nizam Alex, Chu Nizam, Chu Alex. Okey, cikgu nak tanya. Nizam Chu, Chu Nizam. Boleh kira tak? Siapa boleh jawab? Perlu kita kira tak? Nizam Chu ataupun Chu Nizam? Kira ke tak kira? Ada orang boleh jawab? Jangan cek, cikgu tak tengok awak cakap. Siapa boleh bercakap? Macam ni, Alex Nizam dengan Nizam Alex. Nizam Alex, Nizam Alex. Kan 2 kan? Kan sama kan? Rasa boleh ambil ke tak? Siapa-siapa boleh jawab? Boleh cikgu. Boleh. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Sebab peristiwa dia sama cikgu. Peristiwa dia sama? Sebab peristiwa sama maka boleh? Ya ke? Tadi dia kata apa? Pengawas pertama kena buat apa? Baca ikrar. Pengawas kedua kena bagi ucapan. Betul tak? Jadi kalau Nizam, contoh cikgu ambil Nizam dengan Chu kan? Okey, sebenarnya Nizam sebagai pengawas pertama, yang ni Chu sebagai pengawas kedua, betul? Dekat sini pula Chu sebagai pengawas pertama, Nizam sebagai pengawas kedua. Sebab tu kita boleh ambil dua-dua. Boleh faham kat situ jadi kita nak, dia kata dia nak lelaki kan? So 1, 2, 3, 4. So 5, 6, ada lagi tak lelaki? Lelaki dengan lelaki tak ada. Jadi kita punya kebarangkalian apabila 2 lelaki dipilih adalah berapa? Siapa boleh bagi jawapan? Berapa? Cikgu nak cakap. Cikgu tak dengar lah. Ke tak ada orang bercakap ni? Berapa? Mana orang ni? Ada orang bercakap ke cikgu yang tak dengar ni? Berapa? Ke ada orang type? Under process? Tak boleh? Okey, cepat berapa? Berapa dia punya kebarangkalian? Cikgu nak jawapan. Seorang bercakap. Mana tadi? Cepatlah. Mana ni? Tak ada orang bercakap pun. Tadi bising sangat. Berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 per 20. Tadi jumlah S 20 kan? Tengok ni. Ini kalau dia buat dalam bentuk ni lah. Okey, jadi ni dia dah senaraikan. 2 pengawas lelaki. Ni nampak? Mana cikgu tunjuk? Okey ni. 2 pengawas lelaki tadi. Nizam Chu, Nizam Alex, Chu Nizam, Chu Alex, Alex Nizam, Alex Chu. Kenapa dia buat macam ni? Sebab dia kata dengan menyenaraikan. Maksudnya awak kena senaraikan lah. Okey, so baru dekat sini akan dapat 1 markah, dekat sini baru 1 markah. Okey, so senaraikan. Senaraikan ni kena tulis. Alright. Okey, soalan yang seterusnya. Awak dengar ke tak dengar ni? Okey ke tak? Okey kan? Cikgu seorang cakap ni. Okey. Alright. Okey, so 2 pengawas berlainan jantina. Sekarang pengawas berlainan jantina maksudnya lelaki perempuan ataupun perempuan lelaki.
pilih. Tak ada masalah. Jika Nizam telah berpindah ke sekolah lain. Sekarang Nizam pula ni dah tak ada ni. Jadi apakah dia punya kebarangkalian? Cuba cari. Cuba tengok dekat sini. Cikgu tunjuk macam ni, tapi Nizam tak ada. Dia nak lelaki dan perempuan. Apa awak kena buat? Siapa boleh dapat jawapan? Kebarangkalian dia berapa? Okey, dah dapat belum? Sekarang Nizam tak ada. So Nizam buang lah. Ni tak nak, ni tak nak, ni tak nak, ni tak nak. So ni tak nak. Yang mana ada Nizam tu kena buang. Yang mana ada Nizam buang. Ni Nizam, okey buang. Okey, jadi jumlah dah berapa? Keseluruhan S dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes, 12. S dia 12. S dia 12. Atas dia berapa? Atas dia. Dia nak lelaki dan perempuan. Ni Chu. Mungkin tak nampak sebab nama pendek. Okey, ni nampak. Okey, sekarang dia nak lelaki perempuan. Ni, so ni tak boleh kan? Sarah, Chu Liza. Okey, kemudian Alex Sarah, Alex Liza. Yang ni Nizam dah tak ada. Okey, so ni ada 1, 2, 3. Nizam dah tak ada. 1, 2, 3. So berapa tu? Berapa? 8/12. 8/12. Betul tak? Tengok. Betul. Siapa yang dapat? Okey, good. 6 markah. Nampak? So dekat sini, sekarang dia senaraikan ruang sampel yang tinggal. Maksudnya Nizam dah pindah. Nizam dah tak ada Okey, kemudian bila Nizam dah tak ada, dia nak cari yang berlainan jantina. So yang ni adalah 12 kat bawah ni. Ni per 12 S dia. Okey, yang nilai yang ni adalah 8/12. Okey, boleh? So sebenarnya nak kecilkan pun boleh. Nak tinggalkan jawapan macam ni pun okey. 2 pengawas. Okey, yang ni tak payah kecilkan sebab dia nak bilangan pengawas. Okey, so bilangan pengawas tu adalah 8 daripada 12. Okey, boleh Setakat ni okey Okey. Alright, ini seterusnya. Soalan seterusnya. Okey, baca sekejap. Soalan lain ni. Ni pengakap. Okey, dan kadet polis. Okey, pengakap Ali, Ben, Chong dan Daniel pada pengakap. Okey, John, Ken dan Lim daripada kadet polis. Okey, bertugas secara berpasangan, seorang pengakap dan seorang kadet polis. Maksudnya pasangan dia mesti satu pengakap, satu kadet polis. Okey, berdasarkan maklumat di atas, senaraikan semua pasangan yang mungkin bagi acara itu. Ni 6 markah kan? So biasanya dekat sini 2 markah. Awak just listkan apa yang berlaku. Sekarang kita tahu ada pengakap, ada kadet polis. Jadi kita nak, dia kata mesti berpasangan. Okey, so ni dia punya soalan lah, dia highlight kan. Jadi untuk gambar raja pokok dia, tadi ni Ali, Ben, Chong dengan Daniel ni pengakap. Okey, pengakap. Okey, yang 3 orang ni adalah kadet polis. Jadi dia buatlah gambar raja pokok ni ataupun dia ringkaskan macam ni pun boleh. Okey, so kita tengok ni lah lebih jelas. So Ali John, Ali Ken, Ali Lim, ni dan seterusnya. Okey, so bila senaraikan ruang sampel, dia akan jadi macam ni lah. Okey, ni dia lupa nak letak ni. So patutnya kena ada. Ni mesti ada baru awak boleh dapat 2 markah. Ini pun sama. Okey. Buat cantik-cantik cikgu ni sebab pakai pen ni payah sikit. Okey. Jadi antara 2 ni awak akan dapat 2 markah. Sebab tu cikgu kata jangan tak buat soalan ni, sekurang-kurangnya dapatkan 2 markah. Tapi cubalah jawab yang soalan B, soalan C. Okey, so kita tengok soalan B. Okey, soalan B cikgu patah balik. Okey, ni soalan B. Hitung kebarangkalian Ali atau Ben berpasangan dengan Ken. Ali atau Ben berpasangan dengan Ken. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, Ali, dia kata Ali ataupun Ben berpasangan dengan Ken. Ni nampak ni. Jadi macam mana nak buat? Awak tengok. Okey.
So dia akan ada Aliken Benken. Jadi Aliken Benken dia ada 2/12 ataupun 1/6. Boleh kecilkan Okey, yang ni mana dapat 12? 12 adalah bilangan, ni bilangan keseluruhan. Ini semua ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sebab tu dia dengan 12. Okey, so seterusnya soalan C. Nyatakan kebarangkalian bahawa Chong dan Daniel bertugas bersama. Berikan alasan anda. Chong dengan Daniel, boleh tak dia bertugas bersama ni? Boleh ke tak boleh? Ada tak? Chong dengan Daniel? Ni, Chong dengan Daniel. Dia boleh bertugas bersama tak? Chong dengan Daniel. Boleh tak? Tak boleh. Okey, tak boleh. Sebab kenapa tak boleh? Sebab dia nak pasangan satu pengakap, satu kadet polis. Chong dengan Daniel, dia adalah pengakap. So, dia tidak boleh berpasangan bersama. Jadi, macam mana kita nak buat kebarangkalian dia? Kebarangkalian dia kosong lah. 0/12 ataupun kosong. Kat sini satu markah. Dan kenapa dia kata bagi alasan? Sebab pasangan yang bertugas mesti daripada kumpulan yang sama. Kumpulan yang sama maksudnya pengakap dengan kadet polis, ataupun dia kata mereka berdua berada dalam kumpulan yang sama. Maksud kat sini adalah Chong dengan Daniel tu berada dalam kumpulan pengakap yang sama, so dia tak boleh bertugas. Okey, boleh setakat ni okey Okey, cikgu. okey, very good. Alright, so ini soalan ni pun sebenarnya soalan favorite, soalan yang bagi awak biasa 6 markah kadang, biasa 6 markah lah kalau kertas 2 ni. Okey, dia ada, untuk graf ni cikgu dah buat lebih kurang 7 kot form 4 punya. Okey, tetapi boleh digunakan untuk pelajar form 5. Benda yang sama je awak belajar. Yang form 4 punya tu apa dia punya tajuk tapi ada 7 video cikgu masuk dalam cikgu punya YouTube tu. Itu yang buat form 4 sama dengan graf. Kalau untuk topik form 5 ni luas di bawah graf lah, yang ni graf jarak masa dengan graf laju masa. Okey, so untuk topik ni kita ada 2, satu graf jarak masa. Apa beza dia dekat sini? Ni kita panggil jarak masa. Okey, satu lagi laju masa. Ni laju, ini masa. Okey, yang lain dua-dua sama. Yang ni perjalanan pergi kan. Perjalanan pergi dia stop, lepas tu perjalanan balik. Kalau yang ni laju bertambah. Yang ni sebab dia laju kan. Lepas tu laju seragam, uniform speed tu. Okey, dan dekat sini adalah laju berkurang. Okey, apa yang awak kena tengok dekat sini? Masa tu diguna apa? Jam ke, minit ke? Okey. Okey, so kalau kilometer per jam, sini jam lah. So bila berhati-hati dekat sini kalau dia melibatkan minit ke, saat ke, yang tu awak kena buat penukaran unit. Okey, so kita cuba tengok soalan. Okey, tengok sekejap soalan ni Okey, sekarang melibatkan pelumba basikal yang menjalani latihan dalam tempoh 150 minit. Okey, tapi dekat sini dia kira jam. So awak kena berhati-hatilah dekat situ. Okey, dia kata lukis graf laju masa pada raja 9 di ruang jawapan. Okey, maksudnya sekarang ni dia bagi awak satu graf yang tak lengkap. Awak kena lengkapkan graf tersebut. Okey, jadi dekat situ apa awak kena buat. Okey, tapi yang ni dia dah bagi jawapan lah. Ni dia, cuba tengok kat atas. Okey, dia bagi awak masa dia 0, 30, 60, 150. Okey, yang ni biasanya kalau dia dah buat separuh, dia dah ada lah ni. So awak letak je ni 30 sebenarnya kat sini ni. Kat sini 30, 60, 90. Okey, kat sini. Okey, kemudian dia punya laju awak tengok dia tetapkan ni. Yang ni dia tengok pada kesesuaian lah. Okey, ni 45, 20, dia tengok pada kesesuaian. Sebab dia tak ada bagi tahu dia punya apa tu skala. So kalau tak ada skala tu tak ada masalah. Tapi biasa ni dia dah ada table, awak just top up. Okey, so sekarang dia buat 10, 20, 30, 40. Ini laju. Ini masa, tapi awak tengok dalam minit. Dekat sini kena hati-hati Jadi ni dah lukis. So kita tengok soalan B.
Berdasarkan graf yang dilukis, hitung kadar perubahan laju dalam kilometer per jam bagi selang masa 30 minit yang kedua. 30 minit yang kedua kat mana? Dekat sini lah. Ni 30 minit yang kedua. Okey, dia nak cari apa? Dia nak cari laju. So, laju dekat sini lah. Okey, so formula laju apa? Ni kadar perubahan laju. Cari dia punya kecerunan. Okey, so kita tengok titik yang digunakan. Dia guna 30, 45 dengan 60, 20. So, dia gunakan formula kecerunan 45 tolak 20 per 30 tolak 60. Tetapi, ni. Dia perkan dengan 60 sebab dia minit. Tapi dia nak dalam jam. Alright? Okey. Sekejap Okey, so dia dapat, ini atau tau. Maksudnya yang terpulang lah salah satu. Awak nak letak mana? Kalau ini X1, sini mesti Y1. So X2, okey, sini mesti Y2. Ataupun kalau awak nak letak sini 1, sini 1, sini 2, sini 2. Sebab tu dia buat atau macam ni. Dua-dua sama je. Dan awak akan dapat nilai dia negatif. Kenapa dia negatif? Kenapa dia negatif? Negatif 50. Siapa boleh jawab? Kenapa negatif? Jawapannya negatif 50. Kenapa? Dia boleh jawab ke dia jawab cikgu tak dengar ni? Kenapa dia negatif? Kenapa negatif? Ada tak? Boleh jawab kenapa dia negatif? Okey, Alia macam cakap tapi cikgu tak dengar. Cakap lagi sekali Alia. Kenapa dia negatif? Wow, baguslah hari ni ada 35 orang. Siapa 2 orang yang tak ada tu? Boleh dengar cikgu ke tak ni sebenarnya? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh. Alright. Tanya ni jawab. Yang tanya ni tak jawab pula. Boleh. Okey. So dia negatif sebab awak tengok dekat sini dia adalah nyah pecutan. Dia nyah pecutan dekat sini. Sebab tu nilai dia negatif. Okey. So kita sambung. Okey. Kemudian soalan yang B2 dia suruh cari jarak dalam kilometer yang dilalui oleh pelumba itu bagi 90 minit yang terakhir. So 10 minit yang terakhir kita tengok dekat mana? 10 minit yang terakhir adalah dekat sini. So bila jarak untuk graf laju masa adalah luas di bawah graf. Jadi luas di bawah graf ini bentuk apa ni? Ni bentuk apa ni? Bentuk apa? Macam mana nak cari? Segi 4 tepat. Okey, so macam mana nak cari luas dia? Nak cari luas dia. Panjang darat lebar. Yes, thank you. Panjang darat dengan lebar. So awak tengok sini. Ni panjang dia. Okey, ni panjang, ni lebar. Okey, so macam mana nak selesaikan? Laju jarak dengan masa. Laju dia yang panjang dia lah. Laju dia 20 kan? 20 kat sini. Ni daripada sini sampai sini 20 km. Darab dengan 90 minit. Tetapi apa yang awak kena buat? Tengok ni. Ni. 60 minit per 60. Jam tukar kepada jam. Jadi awak dapat jaraknya adalah 30 kilometer. Okey, boleh? Boleh faham? Okey tak? Ada masalah? Boleh cikgu. Okay, very good. Okay, so kita tengok dekat sini. Ini adalah kesilapan biasa yang pelajar buat. Dekat sini, dia tak tukarkan. Okay, dia tak tukarkan kepada jam. Macam tadi cuba tengok yang jawapan cikgu bagi. Dia per 60 kan? Tapi yang ni dia tak per 60. Okay, yang ni pun sama. Dia tak tukarkan. Dia tak tukarkan kepada jam. Nanti dia akan dapat nilai tu sangat besar. Ni 20 darab dengan 90. Salah lah jawapannya. Okey, so bila jawab soalan ni berhati-hati. Okey. Yang ni
Ini adalah soalan favorite. Soalan yang memang keluar. Okey, awak dah belajar masa tingkatan 2, tingkatan 3, PT3 pun keluar. Apa yang selalu cikgu bising, cikgu kata lilitan perimeter ni kan. Okey, formula dia 2 pi r. 2 pi r ni. Apa yang 2 pi r? Okey, ini lilitan keseluruhan. Kalau dia sudut, apa yang 2 pi r? Ada orang dia darab dia terus dengan 2 pi r. Sebenarnya awak kena darab dengan nilai sudut dia ni lah. Kalau dia nak yang ni kan, lilitan yang ni, PQ ni, PQ, so awak kena darab ni. Ini PQ ni, ini formula PQ. Ni macam mana nak cari PQ. Okey, sebab yang ni dia nak perimeter. Okey, so PQ, awak ambil sudut ni 130 per 360 darab dengan 2 pi r. Jadi radius dia berapa? Radius dia yang ni, 14. Okey, so ini dia punya formula ni. Ini untuk PQ sahaja. So awak akan dapat ni bila awak dah tambahkan ni dengan ni. Sebab ada orang dia hafal ni, 2 pi r dia hafal. Tapi dia tak tahu macam mana nak gunakan sudut yang ada ni. Okey, so yang ni tolong jangan buat salah, jangan tak tahu. Sampai sekarang pun kalau ada orang tak tahu, tolong ambil tahu. Okey, sebab soalan ni memang soalan wajib keluar dan sepatutnya tak ada masalah untuk awak. Okey, so ini luas perimeter, ni tadi lilitan. So ni luas bulatan. Luas bulatan pula pi j ataupun pi r kuasa 2, radius kuasa 2. Okey, so sama juga kalau dia nak luas sektor, bermaksud awak ambil 130 ni sudut dia per dengan 360 darab dengan pi r kuasa 2. Yang ni sepatutnya kalau ada keluar mesti kena dapat 6 markah. Biasa 6 markah lah, 5-6 markah tu memang wajib lah untuk soalan ni. So tolong jangan tak faham lagi yang ni Yang ni biasanya dia tahu ni formula ni. Cikgu cakap okey, macam mana nak tahu kalau luas mesti kuasa 2 kan, sentimeter kuasa 2 kan. Dia ingat pi j ataupun pi r kuasa 2. Tapi bila jawab dia lupa nak masuk yang ni. Okey. So kita tengok soalan. Okey, tengok sekejap soalan ni. Baca sekejap, cuba buat. Okey. Tidak Okey, Raja 10, kawasan berlorek menunjukkan kawasan yang diliputi oleh pergerakan pengelap cermin belakang sebuah van. Tahu tak pengelap cermin belakang sebuah van ni? Maksudnya yang kalau hujan tu, yang kita buat apa? Visor nama dia. Viper ke? Viper ke visor nama Viper ke? Wiper cikgu. Kan? Viper. Okey. So dia bergerak tu kan. Jadi dia suruh awak cari panjang lengkok. Diberi bahawa panjang lengkok yang terbentuk daripada hujung pengelap cermin itu adalah 115.5. So ini panjang lengkok dia ni lah. Ini 115.5 cm. Okey, sudut yang dicangkum pada pusat sektor adalah 135. So sini 135 darjah. Menggunakan pi 22/7, hitung luas dalam sentimeter persegi kawasan cermin belakang yang tidak diliputi oleh pergerakan pengelap itu. Maksudnya yang ni, yang putih-putih ni. Ni semua ni. Berapakah luas yang ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu macam mana kita nak cari ni luas belakang ni? Apa awak kena buat? Macam mana nak cari belakang ni? Cepat. Ni nak cari belakang ni macam mana? Cikgu nak idea je dulu. Idea dia. Macam mana nak dapat? Mana ni? Arif dah masuk, Arif? Arif, Dominik dah masuk belum? Senyap je ni. Cikgu nak idea. Viper. Cikgu. Yang apa? Lengkok yang 115.5. Itu kita kena ambil tu darab dengan yang tepi 60 Darab dengan 60. Sekarang cikgu nak tahu macam mana awak nak dapatkan yang belakang ni, yang putih ni. Macam mana nak dapat? Macam mana nak dapat?
yang segi yang apa luas segi 4 tu tolaklah dengan apa suku bulatan tu. Luas dia. Bagus. Okay, good. Syatibi ni Ya. Okay, good. So maksudnya kita cari yang luas segi 4 kat belakang ni, kita tolaklah dengan yang kelabu ni. Okay? So betul lah tu. Sebab cikgu nak idea je dulu. Okay, jadi macam mana nak buat? So ni dia dah bagi kan? So yang ni kita cari panjang lengkuk ni. Okay. So ini dia punya yang luas kat belakang ni 60 darab dengan 125, tolakkan dengan nilai yang ni. So awak akan dapatlah nilai dia ni. Boleh tulis macam ni, boleh tulis macam ni ataupun macam ni. Ketiga-tiga diterima. Okay. So awak tengok kat mana markah. Awak tulis je ni, inilah satu markah. Okay, lepas tu ni formula ni pun dah satu markah. Ini pun dah satu markah. Okay, so satu markah lagi dekat mana? Ni jawapan betul. Sekarang awak tengok mula-mula dia bagi awak ni dulu tau, jalan kerja ni. Jalan kerja. Lepas tu baru dia bagi markah dekat sini. Maksudnya kalau awak salah yang ni pun at least awak dah ada markah dekat dia punya jalan kerja tersebut. Okay? Boleh? So soalan ni cikgu harap semua orang boleh jawab lah. Dapatkan 6 markah. Okay, ada soalan tak setakat ni? Tak ada, Setakat ni cikgu. tak ada. Ada siapa lagi nak tanya? So, boleh faham semua Boleh. Okay, very good. Ada siapa-siapa nak tanya? Ada siapa nak tanya? Okay, Yanting. Tak ada cikgu, tak ada. Okay, Tan Yanting dia tanya 60 darab 125. Okay, 60 darab 125 ni awak tengok balik ni 60 ni. Ni 60 darab dengan 125. Kenapa? Sebab soalan dia awak tengok balik. Okay, soalan dia tanya hitung luas dalam sentimeter persegi kawasan cermin belakang yang tidak diliputi oleh pergerakan pengelap tu. Maksudnya dia nak ni yang belakang ni. Dia nak ni jadi 60 darab dengan 125, tolaklah dengan yang ni yang kita dapat tadi. Okey. Boleh Yanti? Okey tak Yanti? Okey, nampak dari sini. Okey, siapa lagi? Dari sini. Okey, Tiven cikgu nampak. Tamil. Okey. Ingat